والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين واجعلنا من المخلصين المخلصين. أما بعد. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sedikit masa mencelah di antara solat-solat tarawih ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis yang insya-Allah ringkas sahaja pada malam ini sedikit memberi manfaat, khususnya dalam menambahkan kefahaman kita dan penghayatan kita tentang ibadat puasa dan juga menghidupkan bulan Ramadan khususnya. Jadi sukalah saya pada malam ini, tak apalah perlu saya memanjangkan mukadimah. Sudilah saya sukalah saya pada malam ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentang kepentingan dan bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan bacakan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Syaban. InsyaAllah kita masih lagi berada di awal bulan Ramadan dan kita baca sedikit tentang satu hadis qudsi berkenaan dengan ruh puasa itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Bukhari dan Muslim bahawa qala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis ni ada sambungan lagi, tapi kita hendak lihat bahagian yang pertama sahaja. Sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Dan puasa ni kata Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diriku dan aku yang akan memberikan jalan dengannya. Maka ulama beritahu kepada kita bahawa hadis ini menekankan supaya kita sentiasa memperbaiki niat kita dalam berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi memberitahu kepada kita, mengkhususkan bahawa setiap amalan-amalan yang lain itu adalah untuk kamu, tapi puasa adalah untuk aku. Maka ulama kata nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan, wahai para hamba-Ku, supaya bagi amalan berpuasa ni buatlah ia semata-mata kerana aku. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa tu manfaatnya seolah-olah kembali pada dirinya. Nak beritahu pada kita dalam berpuasa ini ikhlaskanlah niat kita semata-mata nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana nak mencari redaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun limpahan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini begitu banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku. Maknanya ulama kata puasa ini hendaklah diperbaiki niatnya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Maknanya siapa yang puasa dalam bulan Ramadan, siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maknanya Rasulullah juga tekankan bab niat. Imanan dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, penuh kehambaan, penuh kecintaan, dan ihtisaban semata-mata mengharapkan pulangan ini daripada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata meletakkan mengembalikan ganjarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dipentingkan dalam amalan siam dan qiyam. Jadi syukurlah kita melihat kembali niat kita dalam berpuasa. Walaupun di sana ada berbagai-bagai penerangan tentang hikmah puasa,
Puasa ni mencuci perut, puasa ini begini, puasa itu begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri beritahu kepada kita, illa shaum was-shaumu li. Mereka puasa fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku. Maka kita kena lihat balik niat kita, nak memperbaiki balik niat kita, semata-mata puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah sebab tentang penerangan mengapa Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa itu kepada dirinya. Di antaranya ulama kata dalam berpuasa ini kita bersifat dengan sifat samadiyah, samadiyah. Allah ni as-samad. As-samad apa maknanya? Tempat berhajat segala makhluk, tempat berhajat selain daripadanya kepadanya. Maknanya dalam berpuasa ini kita meninggalkan segala yang lain, meninggalkan keperluan-keperluan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersifat dengan bersifat samadiyah. Samadiyah maknanya tak berhajat kepada perkara-perkara yang lain. Jadi ada beberapa tafsiran tentang para ulama, oleh para ulama berkenaan dengan apa kita panggil, dengan mengapakah Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa, ibadat puasa ini kepada diri. Dan sukalah kita berkongsi sedikit berkenaan dengan khutbah. Saya cuba baca dengan agak cepat, sebab saya rasa ini adalah satu sunnah. Maknanya apabila sampai pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW melakukan satu khutbah. Dan saya sendiri ada mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan khutbah dan mimbar Rasulullah SAW dalam banyak-banyak perkara penting disampaikan oleh Rasulullah SAW bila Rasulullah SAW melakukannya dengan jalan khutbah. Kalau kita tengok dalam ibadat puasa, ada khutbah di Arafah, ada khutbah di Mina, khutbah yang dilakukan dengan Rasulullah SAW. Dalam mazhab kita ada 4 khutbah, dalam jumhur ulama ada 3 khutbah. Maknanya itu perkara-perkara penting yang nak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi khutbah Ramadan ini Rasulullah SAW telah membacakannya ataupun mengucapkannya di hadapan para sahabat dalam bentuk khutbah. Maknanya penting. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Maka beliau baginda bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun 'azim, telah sampai kepada kamu bulan yang sangat agung, yang sangat mempunyai ketinggian di sisi agama Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Diberkati maknanya yang ditambah-tambah, yang kebaikannya bertambah dan berterusan. Amalan-amalannya ditambah, kebaikan-kebaikan pada bulan ini ditambah. Syahrul fihi lailatul khairu min alfi syahr. Syahr, bulan yang ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu ulama kata malam bulan Ramadan itu lebih baik daripada siangnya. Dalilnya pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar itu pada waktu malam. Yang kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidina Jibril AS pada waktu malam. Sebab tu yang ulama kata malam yang terbaik dalam sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar, dan siang yang terbaik adalah siang hari Arafah. Dan 2 musim ibadat ini, musim bulan Ramadan dan juga 10 hari 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini, padanya kurniaan-kurniaan Allah yang sangat besar. Ja'alallahu siyamahu fariḍah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siam, puasa pada siangnya sebagai fardu, dan qiyam pada malamnya sebagai satu tatawwu'an, satu ibadat secara sukarela. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah kata, aku wasanantu lakum qiyamahu, aku yang memulakan bagi kamu menghidupkan amalan malam. Sebenarnya ulama kata dan mengikut hadis ini, anjuran menghidupkan malam bulan Ramadan ini sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menisbahkan apa kita panggil qiyam bulan Ramadan ini kepada baginda. Dan kalau kita tengok dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, pernah kata Abu Dzar Al-Ghifari, dalam tempoh sebulan Ramadan Rasulullah SAW tak bersembahyang bersama kami. Rasulullah berpuasa bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Dan baginda tidak menghidupkan malam bulan Ramadan bersama dengan para sahabat.
Sehinggalah ulama kata di akhir-akhir, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW tidak bersembahyang bersama kami dalam bulan Ramadan. Sehinggalah pada satu masa sampai malam yang ke-7 hari lagi berbaki untuk habis bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW keluar. Maka orang ramai nampak Rasulullah SAW sembahyang, orang ramai pun keluar sembahyang dengan Rasulullah. Sehingga habis sembahyang itu, kata para sahabat, kami hampir-hampir takut terlepasnya sahur. Kemudian pada malam yang esok ni Rasulullah tak keluar. Tinggal 5 hari lagi berbaki, Rasulullah SAW keluar dan bersembahyang lagi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pada malam 26 Rasulullah SAW tak keluar. Dan kemudian malam yang ke-27 Rasulullah SAW keluar dan bersama beliau baginda, ahli keluarga baginda, menghidupkan malam keseluruhannya dengan orang yang begitu ramai. Pada malam ke-27 dan selepas itu Rasulullah tak keluar. Kenapa? Kerana Rasulullah berada pada zaman tasyrik, takut difardukan qiyam Ramadan tak ada sebab ini umatnya tak mampu. Jadi kalau kita tengok, setengah ulama berpandangan bahawa malam ke-27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Setengah ulama berpandangan. Kalau kita pergi dekat negara Arab, pada malam ke-27 memang masjid tak ada waktu rehat. Lepas isyak akan ada zikir, akan ada ceramah, akan ada sampai ke subuh. Kalau kita datang nak sembahyang subuh, kita akan sembahyang kat belakang sekali. Sebab pada waktu orang begitu ramai. Pada bulan Ramadan ni suasana ni sangat luar biasa. Dan sangat luar biasa. Sifat dermawan tak ada orang kata tak apa nak cerita lah. Saya sendiri tuan-tuan, 2 tahun terakhir saya di sana di Jordan, ada satu restoran yang kaya, besar. Dia beritahu pada syekh kami, dia kata, kamu pilih berapa orang belajar untuk berbuka puasa dan ambil makanan untuk sahur dengan kami. Jadi sebulan itu saya dengan pelajar-pelajar Afrika yang dipilih oleh syekh, kita berbuka puasa di restoran yang mahal selama sebulan. Saya tak dengar lagi budak Muslim dapat tawaran macam tu mana-mana pergi restoran kat sini. Tapi kat sana sifat pemurahnya memang luar biasa. Pergi kedai, orang cashier kita nak bayar dia baca Quran. Kita masuk dalam bas, orang sini baca Quran, orang tu baca Quran. Mana-mana kita masuk, kita akan dengar Quran. Itu suasana mereka menghayati bulan Ramadan. Barang siapa yang bertakarub kepada Allah dengan satu kebaikan dalam bulan ini, seumpama mengerjakan satu fardu di bulan yang lain. Barang siapa yang mengerjakan padanya satu kefarduan, maka seumpama mendirikan 7 kefardu pada bulan yang lain. Dia adalah bulan kesabaran, dan sabar itu pahalanya syurga. Dan dia adalah bulan bersimpati, dan dia adalah bulan ditambah pada rezeki orang beriman. Barang siapa yang memberi buka kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapat pengampunan, dibebaskan daripada api neraka, dan pahalanya seumpama orang berpuasa tanpa murahnya pahala orang berpuasa tersebut. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tak sempat kami mempunyai makanan untuk diberi kepada orang yang berpuasa. Maka Rasulullah kata, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala bagi siapa yang membuka orang yang memberi buka orang berpuasa, walaupun sebiji tamar, satu teguk air ataupun satu sisip laban. Dan dia adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, akhirnya pembebasan daripada api neraka. Barang siapa yang meringankan kerja hambanya, Allah mengampunkan baginya dan membebaskannya daripada api neraka. Dan saya suka berkongsi tentang amalan yang terakhir ini. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin, dan perbanyakkanlah dalam bulan ini 4 perkara. Pertama, khaslatain tardawna bihima rabbakum, 2 perkara yang kamu redhakan Tuhan kamu dengannya, iaitu syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Apa dia? Kita banyakkan sebut asyhadu an la ilaha illallah, dan kita banyakkan beristighfar. Dan yang kedua, fa'amma khuslatan allati, ada 2 perkara yang kamu tak boleh tidak kamu perlukan padanya, maka kamu minta pada Allah syurga dan kamu minta perlindungan daripada api neraka. Jadi setengah ulama disusun dipanggil zikir Ramadan. Dia buat macam mana? Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Dan setengah ulama ditambah lagi, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya karim. Nak tambah belakang boleh, ya karim. Jadi ini dipanggil zikir Ramadan. Setengah ulama dia menyusun ini dan dia panggilkan ini sebagai zikir Ramadan. Dan barang siapa yang memberi minum, dan setengah riwayat kata memberi makan dan mengenyangkan,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya minum daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan minuman yang takkan dia dahaga selama-lamanya. Dan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini khilaf ulama. Ada ulama kata 2 telaga, sebelum sirat dan selepas sirat, iaitu sebelum masuk ke syurga. Jadi ada ulama kata tak, 1 sahaja. Dan bila mereka kata 1, mereka khilaf pula. Ada yang kata sebelum sirat, ada yang kata selepas sirat. Jadi andailah kata telaga itu sebelum sirat, kita tahu sirat itu 1500 tahun. 500 mendaki, 500 mendatar dan 500 menurun. Andai kata tak dapat bekalan daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah kita nak menghadapi saat tersebut di sirat? Jadi banyak amalan-amalan pada bulan ini yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan ini bulan yang menjadikan kita beruntung dan hari raya lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita dalam bulan insya-Allah. Saya situ saja, saya tak berpanjangkan yang seringkas ini. Moga-moga kita mendapat manfaat insya-Allah.